Hai semua, nama saya Nur. Nak cerita mengenai cara guna essential oil. Sebab apa? Essential oil ni dah mula orang familiar lah, orang dah familiar dengan essential oil. Tapi essential oil ni juga dia mempunyai cara-cara penggunaan dia lah, dan tak boleh salah guna, terutama kepada kanak-kanak, bayi dan orang tua. Sebab apa? Essential oil ni dia pekat dan likat. Yang pertama, secara urutan yang sangat relax. Sebab apa? Menggunakan minyak pati atau essential oil ni dia memberi efek ketenangan lah. Dan kaedah menggunakan essential oil secara urutan dikenali juga sebagai English model. Urutan adalah cara yang terbaik, yang paling berkesan untuk mengaplikasikan minyak pati. Urutan menggunakan minyak pati ni memang wajib kita larutkan dengan minyak lain. Sebab apa? Minyak pati tu dia pekat, dia likat. So dia tak boleh disapu terus kepada kulit. Sebab apa? Dia akan memberi kerengsaan kulit lah, ataupun kalau orang cakap allergic kepada kulit kan. Urutan ni dia mempunyai beberapa kebaikan. Antaranya mencetuskan ketenangan, melegakan keletihan mental, fizikal, lepas tu melegakan sakit leher atau tegang bahu. Dia juga meningkatkan penghadaman dan boleh menyingkir toksik. Kita juga boleh menggunakan secara hiduan atau penyedutan. Dan secara hiduan ni lebih dikenali sebagai German model. Bila kita menggunakan essential oil, kita bernafas melalui hidung, dan molekul-molekul tu akan berinteraksi dengan mentol pencium kita dan seterusnya memberi tindak balas kepada otak. So kebiasaannya kaedah penyedutan ni dia untuk melegakan atau merawat ketegangan saraf, tekanan, keletihan mental, sesama, sakit tekak, sinus, hidung tersumbat dan lain-lain lagi lah. Yang pertama, kita ada penyedutan terus. Contoh kita ada essential oil ataupun minyak pati dekat kita. Kita just titikkan dekat tapak tangan macam ni. Kita boleh sapu dan kita buat hiduan secara terus. Kita boleh letakkan juga dekat atas tisu. Tisu kita titik atas tisu, and then kita buat kita bau je lah hiduan tu. Kalau orang yang ada serangan panik ataupun anxiety, boleh juga letakkan minyak pati lavender di atas sapu tangan, ataupun tisu, dan kita hidu sedalam-dalamnya. Kedua, kita boleh menggunakan sebagai peruapan ataupun wangian udara. Kita dapat tahulah sekarang banyak alat diffuser, dipanggil diffuser, alat untuk memecahkan molekul minyak pati tu ke udara dan memberi bau yang segar dan wangi lah. Di mana kita gunakan alat tu, letak air dan letak minyak pati yang kita ada tu, dan kita on kan. So bau-bauan tu kita bau di sepanjang sepanjang hari lah, kalau dalam rumah ataupun dekat dalam pejabat kita on kan. So itu adalah salah satu teknik hiduan secara wangian udara. Kalau ada anak-anak kat rumah pun elok lah, maksudnya membantu diorang tidur lebih lena waktu malam kan. So kalau waktu siang, kalau kita nak dapatkan kerja ataupun nak belajar, nak fokus, kita boleh letakkan minyak pati yang boleh membantu kita untuk fokus. Yang ketiga, kita ada penyedutan wap. Penyedutan wap ni kita titikkan dalam satu mangkuk yang berisi air panas. Kita letakkan minyak pati dan kita selubung. Kalau ada kain kan, kita kain mangkuk tu kat situ, letak minyak, and then kita selubung dengan tuala ataupun kain. So kita mengadap mangkuk tu dan kita buat hiduan lah macam wap kan. So yang teknik tu juga dia sebenarnya traditional lah sebenarnya, untuk sesiapa yang ada masalah sesama ataupun batuk kan. Dan kebanyakannya guna untuk kanak-kanak lah, tapi minyak pati yang digunakan tu tak boleh sebarangan. Kita kena dapatkan nasihat daripada aromaterapis bertauliah, minyak pati apa yang sesuai untuk kaedah penyedutan wap ni. Kaedah seterusnya iaitu kaedah secara mandian ataupun rendaman.
ada masalah saraf ke atau patah ke, tak boleh diurut, so boleh gunakan kaedah mandian atau rendaman ni lah. Okey, dan mandian aromaterapi ni dia kaedah yang paling selamat jika mengikut cara yang betul. Dan jenis minyak pati yang digunakan juga kita kena pilih. Tak boleh sebarangan minyak. Sebab apa? Contoh kalau kita gunakan minyak pati yang berjenis citrus ataupun yang jenis berempah, dia tak elok digunakan untuk mandian ataupun rendaman ni lah. Bila kita buat secara mandian ni juga, kita boleh gunakan garam mandian ataupun garam Himalaya, okey, dan kita boleh campurkan dalam air mandian tersebut. Secara rendaman pula, okey, rendaman tu kita boleh gunakan bathtub. Okey, bathtub tu kita gunakan air suam dan titikkan minyak pati atau essential oil dalam air mandian tu lah. Kaedah yang berkesan untuk merawat masalah peredaran darah, lepas tu boleh menenangkan gangguan otot dan ketegangan saraf. Kalau rendaman ni kita tak boleh sebarangan pilih minyak pati. Janganlah pilih minyak pati yang jenis berangin macam atau citrus macam orange, peppermint, lemon, sweet orange tu kita kena guna dengan kadar yang di-advise oleh aromaterapis lah, sebab takut memberi keresahan kepada kulit. Terutama minyak pati yang jenis rempah macam clove, cinnamon, so itu antara minyak-minyak yang tidak selamat digunakan untuk semua peringkat umur, terutamanya kanak-kanak dan orang yang berusia lah. Seterusnya kita ada rendaman kaki dan tangan. Kaedah merendam kaki ni kita nampak kadang-kadang orang gunakan rendam dengan garam Himalaya. Letakkan air dalam baldi, air suam, lepas tu diletakkan garam Himalaya dan juga kadang-kadang garam Himalaya tu sudah dicampur dengan minyak pati, ataupun kita ada minyak pati kita sendiri, kita boleh titikkan dalam baldi dan rendam kaki selama 10 hingga 15 minit. Lepas tu dah rendam 10 hingga 15 minit tu kita boleh orang kata balut kita punya kaki tu dengan tuala lah. Dan merendam kaki ni dia elok untuk masalah seperti arthritis, edema, melancarkan peredaran darah. Lepas tu orang yang ada dermatitis, rheumatic, urat bersimpul dan juga vena varicose. So masalah kulit pun boleh juga kita ikhtiar dengan menggunakan rendaman kaki. So ia juga dapat melancarkan peredaran darah di bahagian kaki dan juga mengeluarkan toksik lah. Kita ada juga melalui cyst bath ataupun bidet, mandian secara cyst bath ni dia orang kata mandian punggung. Kita untuk kaedah ni biasanya pesakit tu dia ada masalah buasir. So kita boleh letakkan besen yang besar sikit, kita letak air suam dan letakkan minyak pati di dalam tu dan kita buat rendaman punggung lah. Selalunya banyak juga digunakan untuk orang-orang yang lepas bersalin dan juga mempunyai masalah dengan buasir. So minyak pati tu juga tak boleh sebarangan. Pilih minyak pati yang versatile. Contohnya lavender, kita boleh gunakan untuk rendaman. Seterusnya, secara tuaman ataupun kompres. Tuaman ni selalunya kita gunakan untuk kesakitan atau keadaan yang tak boleh urut, contohnya macam bengkak. So tuaman suam panas ni sering digunakan untuk mengurangkan kesakitan bersifat kronik seperti bisul atau senggugut lah. Biasanya digunakan untuk senggugut. Kalau macam senggugut kan kita ambil, cara dia macam ambil tuala panas, letakkan tuala panas tu dicampur dengan air panas dan letakkan sedikit minyak pati. So tawa panas tu kita boleh letak di bahagian contohnya senggugut tadi di bahagian perut, bawah perut, untuk mempercepatkan orang kata hilang rasa senggugut tu. Ketegangan otot pun kita boleh buat juga tuaman. Tekanan stres ke, kita pun boleh buat juga kaedah tuaman ni di tubuh kita. Seterusnya kita ada kaedah secara telan ataupun oral. Secara oral ni dia dikenali sebagai French model, di mana kita tak boleh sebarangan telan minyak pati.
at least dia dapat nasihat daripada aromaterapis bertauliah lah. Sebenarnya dalam masyarakat kita ataupun di negara kita, kita tak advise untuk telan minyak pati tu sendiri. Sebab apa? Kita tak tahu grade terapeutik minyak pati tu sendiri. Okay? Kalau kita yakin grade minyak pati tu ialah grade yang terapeutik, okay, dan mendapat kelulusan daripada KKM, baru kita boleh buat secara oral lah. Tapi still kita pun tak advise untuk buat secara oral. Okay, tapi secara oral ni banyak digunakan di negara-negara barat. Yang seterusnya kita ada cara sapuan terus kepada kulit. Okay, sapuan terus ni dia tak boleh sesuka hati gunalah tanpa dilarutkan dengan minyak pelarut. Okay, terutama kepada kanak-kanak, bayi dan orang yang berusia ataupun orang yang mempunyai penyakit kronik. Sebab apa? Dia boleh memberi kesan kerensaan kulit, okay, atau kulit sensitif. Dia boleh bagi rashes ataupun ruam lah. Sapuan terus ni boleh, tapi untuk minyak pati yang versatile lah, ataupun yang selamat digunakan, okay, seperti lavender, tea tree, eucalyptus, lavender, geranium dan lemon pun boleh digunakan secara sapuan terus kepada kulit. Okay, so minyak-minyak pati tu kalau untuk kanak-kanak lah, lebih baik gunakan minyak yang versatile seperti lavender, lemon. Okay, so dan peppermint tidak digalakkan untuk digunakan kepada sapuan terus kepada kanak-kanak. Sebab ialah kulit kanak-kanak ni kan nipis. Okay, so yang peppermint tu pula jenis macam berangin kan. Lebih baik dapatkan nasihat daripada aromaterapis bertauliah. Okay? Contoh minyak pati yang kita gunakan untuk terus kepada kulit, kalau macam lavender, okay, digunakan untuk luka dan gigitan serangga. Okay? Dan tea tree pula banyak digunakan untuk masalah-masalah seperti masalah kulit, jerawat ke ataupun orang kata jeragat ke pun boleh guna juga. Yang terakhir, okay, cara gunakan minyak pati atau essential oil ni ialah dengan kaedah secara berkomor. Okay? So, komor dengan minyak pati seperti sandalwood atau lemon. Okay, ia sangat berguna untuk kita kalau kita ada sakit tekak ataupun masalah radang peti suara, okay, atau disebut sebagai laryngitis. Okay. Selain itu juga kita boleh gunakan untuk menyegarkan nafas dan membunuh bakteria secara semula jadi dengan minyak pati, contohnya peppermint, lavender, coriander, spearmint. Okay. So ia adalah satu kaedah yang paling mudah, okay, untuk buat komor. Komoran lah, di mana kita ambil segelas kecil air suam, okay, kita letakkan 2 sudu cuka apple dan kita larutkan bersama dengan minyak pati. Okay, sebab apa? Cuka apple tu dia sendiri mempunyai ciri-ciri terapeutik yang tersendiri. Komoran pun adalah salah satu cara yang paling mudah untuk dapat manfaat daripada minyak pati. Okay, so kaedah yang saya sebutkan tadi ialah kaedah cara untuk menggunakan minyak pati. Okay, tetapi ada kaedah yang memerlukan anda untuk mendapat nasihat ataupun advice daripada aromaterapis bertauliah. Okay, di dalam grades kita ada Rita Omar, certified aromaterapis kita, dan dia boleh menasihatkan apa kaedah ataupun minyak pati yang sesuai dengan kaedah ataupun masalah kesihatan anda. Okay? So, itu saja. Terima kasih. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah, dan jika anda ada soalan, boleh nyatakan di ruangan komen. Jumpa lagi.